Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad Sayyidil Mursalin, Habibina Al-Karim wa Rasulina Al-Azim wa syafi'ina yawmal qiyamah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay, yang pertamanya, alhamdulillah, bersama-sama kita memanjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang pertamanya pada pagi ini dengan izin Allah masih lagi kita dapat bersama, masih lagi dapat kita bersua, masih lagi dapat kita berada dalam satu program yang kita panggil program Santai Janji Sampai ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada pagi ini menjadi satu pertemuan yang sentiasa dalam limpahan rahmat dan barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi muslimin muslimat, seperti biasa, bagi lebih memberkati program kita, majlis kita pada pagi ini, bersama-sama kita, pertamanya kita buka dengan Ummul Kitab. Yang kedua, bersama-sama kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Dan yang ketiga, bersama-sama kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi pertama sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua, sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan pada pagi ini, pada saat ini, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, sambil kita beristighfar, sambil kita menyebut lisan kita ni astaghfirullahalazim, dalam hati ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam pemikiran kita, kita memikirkan betapa banyaknya dosa kita kepada Allah, apakah kesalahan yang telah kita buat selama ini. Jadi mudah-mudahan ia mendatangkan keinsafan kepada kita, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton muslimin muslimat yang masih lagi istiqamah
bersama-sama dengan kami daripada bahagian Halio Pelajar Multimedia Universiti. Pertamanya pada saat ini seperti biasa kita bersiaran langsung daripada laman Facebook SDA Stan MMU, daripada Stan MMU dan juga daripada sahabat kita Selatan masih lagi konsisten. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih lagi konsisten. Dia follow kan, maksud dia mengikuti rancangan kita program Santai Janji Sampai ini, mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita insya-Allah. Okay, jadi muslimin muslimat, pertamanya kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kerana pada pagi ini masih lagi, Allahu Akbar kan, masih lagi bila kita celik mata je sebenarnya banyak nikmat Allah yang masih lagi Allah izinkan kepada kita, memberi pinjaman kepada kita. Betul tak? Sekiranya tak silap semalam lah ada antara staf daripada MMU telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebelum tu beberapa hari juga adanya ex daripada staf MMU juga telah meninggal dunia. Jadi maksud dia sahabat-sahabat sekalian, yang pertama ambil kesempatan ni sama-samalah kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri ke atas roh mereka dan juga kepada mereka yang saat ini telah meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah masukkan mereka semua di kalangan hamba Allah yang beriman, yang bertakwa dan beramal soleh insya-Allah, dan dijadikan Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, dijadikan kubur-kubur mereka ini salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana masih lagi Allah memberikan kepada kita nikmat pinjaman. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah memberikan pinjaman satu hari. Satu hari, hari ini berapa bulan? Hari ini 14 hari bulan Januari tahun 2022. Hari ini, hari Jumaat ni merupakan satu hari Allah bagi pinjaman. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terbaik dalam hidup kita. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan bila bercerita tentang apa nikmat syukur ni tadi. Allah sebut dalam Al-Quran, la in a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya Allah Taala kata, sekiranya kita ni tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sekiranya hari ini kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah kata apa? Allah akan tambahkan nikmat kepadamu. Tambah macam mana tuan-tuan? Syukur macam mana? Syukur macam mana? Syukur maksudnya kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tadi yang kita dapat hari inilah kan, dengan nikmat hari ini pagi-pagi Jumaat kan. Datang ke pejabat, ada orang belanja makanan penuh ni. Penuh kat atas meja bulat ni kan. Macam-macam lauk juadah ada, tinggal makan je. Itu merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana nak katakan kita mendapat rezeki ni, kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, supaya Allah tambahkan rezeki tadi. Buat macam mana kita dapat rezeki tadi? Gunakan rezeki tadi untuk mencari-cari ruang dan peluang dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa? Antara yang lain, paling kurang tahun baru 2022 ni tadi, kita jadikan aku berjanji aku nak istiqamah setiap pagi, setiap hari waktu pagi ni sebelum mulakan kerja kan. Kita buka helaian, kita buka Al-Quran, mushaf ni tadi, kita buka satu muka surat pun cukup. Rasa tak sampai beberapa minit pun kan, satu muka surat je. Aku istiqamah bermula tahun 2022 ni tadi, setiap pagi sebelum mulakan kerja aku nak baca Al-Quran walaupun satu muka surat. Kena istiqamah tuan-tuan. Kalau kita berjaya, kita buat benda ni tadi yang tak pernah kita buat, tak kira lah orang kata buang terbiat ke, tak kira lah apa orang kata nak jadi ustazah ke, nak jadi ustaz ke, tak kira lah. Tapi kita buat tadi, kalau kita berjaya buat tuan-tuan dan puan-puan, yakin dan percayalah, tahun itu menjadi tahun yang paling bermakna dalam hidup kita. Dan lagi cantik kan, kita dapat khatam Al-Quran dalam tahun itu. Jadi mudah-mudahan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau hari ini kita kufur, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik sekalian, kalau hari ini kita kufur, maksudnya kita tak bersyukur dengan nikmat Allah. Banyak kita dapat nikmat Allah, tapi makin lama makin jauh dengan Allah. Allah Ta'ala kata apa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah ingatkan kepada kita, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangat pedih. Kan, kalau api contohlah,
Orang kata kan, Ustaz kan, kadang-kadang budak-budak anak-anak tanya kan, B, api neraka panas tak? Kan api neraka tu panas tak kan? Panas ataupun tak kan? Kita nak kata apa? Cuba pergi kat dapur tu, kan, buka dapur, kan, buka dapur gas kan. Kita buka ni tadi, kemudian kita apa? Kita ambil tangan kita ni, kita letak kat api tu ni. Kalau kita tahan tadi, maksud kita boleh tahan lah kan. Tapi kalau api kat dunia ni pun tuan-tuan dan puan-puan, bahang dia pun kita tak tahan. Bahang api pun kita tak tahan, apatah lagi nak merasai yang disebut kepanasan api neraka, na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat sekalian, permulaan kita pada pagi ini, pertama kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah supaya pada pagi ini menjadikan satu pagi yang memberikan kepada kita keceriaan kan, keceriaan, kebahagiaan, sampailah kita jumpa pada esok hari insya-Allah. Bahkan berterusan sampai bila-bila, sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut kegembiraan tadi, yang disebut pengakhiran husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang cantik insya-Allah. Okay, jadi muslimin muslimat sekalian, okey, jadi sebelum kita masuk tajuk kita pada hari ini, mungkin sahabat-sahabat yang baru buka Facebook ni tadi, bolehlah kita share dalam kita punya apa ni, personal page kan, personal Facebook ataupun tempat yang lain, ataupun dalam grup WhatsApp ni tadi, link ni tadi kita share dengan sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan menjadi yang disebut ilmu yang bermanfaat kan. Kita ajak orang lain benda yang baik, setiap apa yang orang tu buat, kita juga mendapat pahala insya-Allah. Okey, jadi muslimin muslimat sekalian, okey, pada minggu lepas, sekiranya masih lagi ingat minggu lepas, siapa ingat minggu lepas kita belajar apa? Ada tak dalam ni? Okey, siapa yang boleh jawab? Siapa yang boleh jawab? Minggu lepas kita belajar apa? Apa yang telah kita kupas minggu lepas? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab kan? Maksudnya kalau dia boleh jawab, dia memanglah best student kan. Antara ciri-ciri pelajar yang apa, yang hebatlah, pelajar-pelajar yang orang kata dia betul-betul dia fokus, dia ingat minggu lepas belajar apa siapa boleh ingat? Contohlah kadang-kadang bila kita cerita berkaitan dengan khutbah Jumaat kan, kadang suami pergi sembahyang Jumaat. Jadi bila balik daripada sembahyang Jumaat pada masjid ni tadi, isteri Kak Umar tanyalah, bang, tadi imam dia baca khutbah tentang apa? Kan? Jadi bila tanya tentang apa ni tadi, boleh katakan majority lah kan. Kadang-kadang dia tak ingat apa sebenarnya yang disampaikan oleh khatib. Dia tak ingat, dia lupa langsung. Sebab apa lupa tuan-tuan? Sebab saat dia duduk je, duduk kat masjid kan, ni orang lain lah, bukan orang kat sini kan, orang mana kan, planet lain lah. Bila duduk kat masjid, dia bentang sejadah kan, SOP bentang sejadah tadi duduk. Kadang-kadang yang sedihnya mereka datang ke masjid memang dia nak tidur kan, belum duduk lagi dia dah tidur kan. Jadi dia duduk ni tadi dengan penuh khusyuk ni tadi, penuh khusyuk, khatib sampaikan dekat khutbah ni pun dia khusyuk ni, tunduk makin lama makin tunduk kan. Umpama padi, resam padi ni makin berisi makin ditunduk. Begitulah para jemaah sembahyang Jumaat ni, makin lama makin ditunduk sampai kadang dia terantuk dekat apa? Terantuk dekat lantai ni tadi kan. Sampaikan jemaah lain lah, dicuit-cuit dia punya peha ni tadi, suruh bangun. Itu tak apa lagi. Ada yang best tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang dia tunduk ni tadi ada bunyi pula, dengan berdengkur pula kan, sampai jemaah lain terpaksa kuit-kuit tadi. Jadi sebab itulah kadang-kadang para isteri sekalian, kalau tanya tak tahu tajuk tu, suruh suami tadi dia bermuhasabah diri. Pergi sembahyang Jumaat untuk apa? Memang satu kewajipan, tapi untuk mengambil pengajaran-pengajaran apakah yang disampaikan oleh khatib tadi pada hari Jumaat. Okay, pada minggu lepas, kalau semua tak ingat lah kan, minggu lepas kita telah bicarakan berkaitan dengan macam mana apabila kita masuk tahun baru, setiap daripada kita memiliki azam baru. Kita ada apa? Matlamat baru, kita ada cita-cita baru. Jadi bila nak memiliki azam yang baru ni tadi, perlunya kat sana ke arah kebaikan tadi, kita berusaha buat apa sedaya upaya kita untuk mencapai kebaikan. Dan minggu lepas kita telah bicarakan apa? Berkaitan dengan surah Al-Asr kan. Siapa lagi ingat surah Al-Asr? Bagaimana dalam surah yang pendek ni, saya baca sikitlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okay, siapa yang ingat surah ni? Kan? Biasa kalau dekat lepas apa ni, sebelum menutup mesyuarat ataupun perjumpaan, biasa kita sebut antara adab lah. Antara adab kita sebut tasbih kafarah suratul Asr. Supaya apa? Supaya surah Al-Asr ini sebenarnya dia memberikan kepada kita peringatan berkaitan dengan pentingnya masa. Sehingga dalam surah ni Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bersumpah dengan masa, wal asr, demi masa. Allah nak mengingatkan kepada kita pentingnya masa. Sebab itulah orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu, dia membuat perumpamaan masa itu emas. Kan? Emas hari ini kan harga yang sangat berharga, betul tak? Hari ini kadang 1 gram tadi mencecah apa? 200 lebih kalau tak silap lah kan. Maksud dia nilai yang satu benda yang mahal dan boleh kita katakan satu benda yang mewah. Kan ada orang dia simpan, dia tak simpan duit tapi dia simpan emas, adanya dalam bentuk apa? Bar ni tadi, adanya bentuk coin dan sebagainya. Dia satu benda yang berharga sampai disebut masa itu emas. Nak kata masa itu berharga. 24 jam yang Allah berikan kepada kita, semuanya, setiap detik yang berlalu, semuanya satu benda yang berharga. Dan bila berharga ni jangan kita lalai dan leka, kerana siapa yang leka dan lalai ni, ia sebenarnya termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Allah Ta'ala sebut kan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Allah sebut, ingatkan kepada kita, manusia sentiasa dalam kerugian. Kita lah, kita ni manusia kan. Allah Ta'ala kata sesungguhnya manusia dalam kerugian. Bila dengar ni, Allah, aku ke itu? Kan aku ke yang disebut Allah Ta'ala ni masuk dalam kerugian ni tadi? Kemudian Allah Ta'ala kata, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali apa? Kecuali melainkan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang berpesan-pesan terhadap kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Inilah mereka ini yang terhindar ataupun dijauhkan daripada termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi hari ini muslimin muslimat sekalian, bila kita celik mata, kita katakan tadi kan, bangun tidur je kita perlu apa? Ungkapkan rasa syukur kepada Allah. Kerana bila kita bangun ni tadi, bangun daripada tidur, kan, berapa ramai daripada kita ni yang bangun daripada tidur, dia merasakan Allah nikmatnya. Alhamdulillah masih lagi aku boleh bangkit daripada tidur. Alhamdulillah masih lagi aku boleh melihat sebelah kita, pasangan kita yang berkahwin kan, pasangan kita, Allahu Akbar, masih lagi boleh nampak ni tadi depan mata kita secara live. Boleh kita sentuh mereka, anak-anak kita kan, dia membesar di hadapan mata kita. Kita boleh nampak dia. Dia bangun tidur, solat berjemaah, dia berserapan, kita nampak. Tu satu nikmat daripada Allah. Jadi bila kita celik mata je tuan-tuan, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah bangkitkan kita daripada mati sementara. Tidur tu mati sementara tuan-tuan. Hari ini alhamdulillah syukur. Hari ini macam saya hari ini alhamdulillah berada di tempat ni, di tempat kerja ni, alhamdulillah syukur sangat-sangat kerana kita boleh buat apa yang telah kita rancangkan. Contoh macam saudara sekalian mungkin ada yang berada di rumah work from home, ataupun yang mungkin hari ini mereka yang mungkin dah bersara ataupun pencen ataupun suri rumah kan. Maksudnya kita boleh bangkit, kita boleh buat apa yang kita nak seperti apa yang kita rancangkan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama tadi dalam surah Al-Asr berkaitan dengan masa ni tadi, poin dia tuan-tuan dan puan-puan, poin dia kita berusaha istiqamah tahun baru ni tadi, semangat baru ni tadi. Ya Allah, aku nak menjadi seorang yang tak rugi. Aku tak nak termasuk di kalangan orang yang dimasukkan oleh Allah tadi orang yang rugi. Tetapi ya Allah, pandulah kami ya Allah, jadikanlah kami ya Allah mereka yang termasuk di kalangan yang beruntung, iaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang sentiasa kan benda yang baik, dia sentiasa berpesan-pesan pada dengan kebenaran dan juga dengan penuh kesabaran. Okey, jadi muslimin muslimat sekalian,
minggu lepas, siapa lagi masih ingat, kita telah masuk, saya telah sentuh juga satu tips. Maksud dia tip macam mana kita nak istiqamah. Istiqamah maksud dia kita nak konsisten. Buat baik ni kita nak konsisten. Macam yang saya sebutkan tadi kan, tahun baru ni contohlah 2022 masih ni, sebelum mulakan kerja, contohlah dekat tempat kerja ni, adanya Al-Quran kan. Saya nak ambil sikit. Contohnya kan, contoh apa ni, di tempat kerja kita ni ada mushaf. Adanya mushaf. Tempat saya adalah beberapa naskah ni tadi. Sebab ada kadang-kadang student ataupun staff ni dia nak belajar Quran kan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Maksud dia kita sediakan, kita beli, ataupun kalau tak ada ni kita beli yang baru ni tadi. Beli baru dekat kedai kitab-kitab agama kan. Kita beli mushaf tadi. Kita beli ni tuan-tuan. Kemudian kita bawa tempat kerja. Aku niat tahun baru sebelum mulakan kerja ni kita buat apa ni sekalipun, kita buka. Yang tafsir boleh lah kan. Tafsir maksud dia tak perlu wuduk tadi. Kalau ambil wuduk lebih afdal, lebih cantik. Nak pegang kalam Allah ni berwuduk. Kemudian kita bukalah satu hari satu muka surat. Kemudian kita baca kan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Satu muka surat kan. Kalau pertama Alif Lam surah Al-Baqarah ni berapa ayat je kan. Maksud dia tak sampai beberapa minit. Kemudian baca, dan lagi cantik kita baca terjemahan. Orang kata satu benda yang sedikit ataupun yang mudah, yang kita rasakan cukup ke satu muka surat, tak apa. Allah lebih menyayangi, Allah lebih menyukai hambanya yang buat kebaikan tetapi dia istiqamah walaupun sedikit. Walaupun satu muka surat, walaupun mungkin satu ayat, walau satu ayat pun sekalipun, tapi kita istiqamah buat baca. Hari pertama, hari kedua kita baca sampailah penghujung tahun. Alhamdulillah. Yakin dan percayalah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kat mana juga kita berada, kat rumah ke kan, pencen kan, lepas main subuh ni nak tunggu apa? Nak tunggu solat duha sebagainya, kita ambil Quran, kita baca, istiqamah tadi. Yakin dan percayalah Allah turunkan yang disebut sakinah. Ketenangan dalam diri kita. Kita rasa tenang je. Buat kerja pun tenang je kan. Walaupun banyak masalah sekalipun, banyak orang kata burden kan. Orang kata banyaknya apa yang aku nak kena buat. Tetapi Allah datangkan ketenangan dalam hati ni tadi. Perasaan kita tenang walaupun banyak kerja, walaupun banyak masalah. Tetapi kita rasakan macam tak ada masalah. Sampai orang lain boleh buat ke kan. Tapi kita rasa macam tak ada masalah kerana kita nampak ni tadi ada jalan penyelesaian. Jadi itulah kita katakan, insya-Allah kita yakin dan percaya kalau hari ini kita buat kebaikan, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi saya nak share sikitlah kepada sahabat sekalian. Minggu lepas kita dah cerita tentang tip-tip bagaimana kita nak istiqamah. Jadi saya nak share ni tadi. Okey, boleh tengok dekat skrin Waalaikumsalam. Waalaikumsalam daripada sahabat kita ni, Nur Mahzan. Nur Mahizan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat di mana jua kita berada. Okey, ini merupakan tips ataupun cara untuk istiqamah. Macam mana kita nak konsisten? Macam mana setiap hari kita kata macam mana setiap hari aku nak baca Quran satu muka surat Macam mana setiap hari aku nak lepas solat aku tak tinggalkan zikir kan, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Macam mana aku nak sebelum tidur ni aku sempat membaca 3 kul, membaca ayat kursi sebelum tidur ni, baca surah Al-Fatihah, ataupun yang lagi cantik yang baca surah Al-Mulk kan, surah Al-Insan sebelum tidur ni, ataupun surah Al-Kahfi sebagainya. Jadi maksud dia macam mana aku nak konsisten ni. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Kat sini ada 5 lah. Kat sini ada 5 perkara yang boleh kita ambil tuan-tuan dan puan-puan. Ada 5 perkara tips macam mana kita nak istiqamah. Okey, kita tengok yang pertama tadi. Minggu lepas kita dah sentuh sikit lah kat sini kan. Minggu lepas kita dah sentuh yang pertama tadi, iaitu niat kita ikhlas kerana Allah. Hari ini contohlah
Contohlah hari ini saya katakan kita saya nak ajak sahabat-sahabat sekalian yang menonton program Santai Janji Sampai, kita buat hari ini, kita janji pada diri, janji pada saya juga. Hari ini start besok lah, start hari ini ataupun start hari Isnin. Start hari Isnin, kita sama-sama sebelum mulakan kerja, sebelum buka laptop, sebelum mulakan kita buka PC kita ni tadi, buat apa jua kerja ni tadi, kita baca satu muka surat. Yang tak ada Quran, hari Sabtu, hari Ahad kita boleh beli kat kedai kan, ataupun kita bawa Quran kita kat rumah pun boleh. Kita bawa, baca dalam kereta, baca dalam pejabat, tu lagi cantik tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kerana mudah-mudahan mushaf inilah yang akan menjadi peneman kita dalam kubur tuan-tuan. Kadang saya rasa sedih memikirkan diri sendiri ni tadi. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan nanti kita bila meninggal dunia, berada di alam barzah, alam kubur ni tadi, kita seorang ni tadi. Hari ni pagi ni alhamdulillah kan, kalau serapan ni kita boleh serapan ramai-ramai dengan kawan-kawan kita kan. Ramai dengan kawan-kawan kita. InsyaAllah Ustaz remind Lin juga kat pejabat selalu, alhamdulillah kan. Yang sempat kita mengingati, mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita lah. Okay, jadi bila kita cerita, maksud dia kita katakan tadi, bila kita nak berubah tu tadi kan, berubah maksud dia poin yang pertama nak berubah kan. Hari Senin dah beli Quran, hari Senin bawa lah dengan penuh semangat kan, semangat berkobar-kobar hari Senin. Kita beli tadi, saat nak beli tadi, kita beli tadi kat kedai, beli ni tadi, pasang niat, ya Allah mudahkanlah aku, ya Allah setiap sebelum kerja nanti, ya Allah aku nak baca Quran, aku nak menatap kalam Allah ni tadi. Sebelum beli kita dah niat tuan-tuan, kita niat supaya Allah mudahkan urusan kita. Kita mampu beli Quran yang mahal, betul tak? Kita mampu beli Quran yang cantik, rasa tak ada masalah. Tetapi yang kita tak mampu, kadang-kadang kita nak buka ni, beli boleh, tapi nak buka ni kita rasa berat sangat, macam ada batu berat kat sini kan. Tapi maksud dia sebelum beli ni tadi kita niat, ya Allah aku beli, ya Allah ikhlas kerana-Mu, ya Allah supaya mudahkan urusanku, ya Allah. Setiap sebelum kerja mudahkan padaku, ya Allah, nak baca paling kurang satu muka surat. Paling kurang kita niat tadi ikhlas. Jadi sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa niat ikhlas tadi cukup penting dalam hidup kita? Kerana yakin dan percayalah, apabila setiap perbuatan kita niat kerana Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Kan, Allah akan mudahkan segala orang kata kekusutan dalam fikiran kita, orang kata kesempitan dalam dada ni, Allah lah yang akan lapangkan. Kerana diri kita ni datangnya daripada Allah. Kan? Allah, bila kita cerita berkaitan dengan hati ni tuan-tuan dan puan-puan kan, bila kita cerita tentang hati ni tadi, Allah dia boleh nak membolak-balikkan hati ni terlalu mudah, terlalu senang. Sebab itulah bila kadang-kadang bila ada orang datang jumpa dengan saya, dia kata, Ustaz, macam mana lah Ustaz, saya nak jadikan pasangan saya tadi supaya dia baik dengan saya, ataupun timbul perasaan kasih sayang kembali kepada saya, ataupun berkaitan dengan anak. Ustaz, macam mana Ustaz, anak saya, ya Allah, perangai dia, ya Allah, susah sangat. Kadang saya cakap berbuih mulut dah Ustaz, cakap macam mana sekalipun, saya pun dah tak tahu nak cakap macam mana. Sampai kadang parent ibu ayah ni sampai dah rasa loss, dah sampai rasa, ya Allah, dah tak ada nak boleh nak buat. Kerana anak tadi terlalu nakal, terlalu orang kata, ya Allah, perangai dia kan. Macam-macam lah yang keluar pada mulut mak ayah ni tadi. Jadi mudahlah saya katakan. Dia kata, Kak, Abang, Allah hari ini yang kita nampak jasad kita, contohlah jasad anak kita ni tadi, dia datang daripada siapa? Memanglah mak yang melahirkan, tapi siapa yang datang daripada mana? Kita ni datang daripada mana? Poin tu je, kita kembali kepada basic. Kita semua datang daripada Allah. Kak, hati ni milik siapa Kak? Saya tanya hati kan, hati ni. Hati milik siapa? Bang, hati ni milik siapa bang? Bukan milik siapa-siapa, bukan milik kita ni, bukan. Hati ni milik Allah. Jadi bila kita kata hati ini milik Allah yang maha pencipta, yang memiliki, yang menjadikan. Jadi kenapa kita nak bersusah payah nak memikirkan serabut ni tadi macam mana nak macam mana nak betulkan ni tadi, puas dah bagi nasihat. Tapi kita terlupa nak kembali kepada yang penciptanya, iaitu
Allah boleh balikkan hati ni begitu mudah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu point dia bila kita cerita tentang Quran tadi, sebelum beli tadi, nak beli ni tadi, nak bayar duit bagi kat tuan kedai, nak beli Quran ni tadi, niat tadi lillahi ta'ala kerana Allah. Yakin dan percayalah Allah akan mudahkan, Allah akan jadikan kita kekuatan istiqamah nak baca Quran. Jadi kesempatan ni saya nak ingatkan kepada semua sahabat-sahabat sekalian, saya nak sentuh sikit. Bila kita katakan berkaitan dengan Quran, ni antara adab lah. Adab nak beli Quran. Ingat tuan-tuan, bila kita nak beli Quran ni, Al-Quran ni dia mushaf Al-Quran kan. Al-Quran ni bukan macam apa? Bukan macam kita beli buku kan. Contohnya macam buku note ni kan. Contoh macam buku ni tadi. Ni kan buku MMU. Sebab promote MMU kan. Okey, ni contohlah buku. Jadi Al-Quran ni berbeza dengan kita membeli buku ataupun kitab. Beli Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan ada adabnya. Macam mana adabnya? Ni saya nak share lah satu cerita lah. Tak tahu saya dah cerita belum. Maksudnya saat saya belajar di Timur Tengah lah. Di Timur Tengah. Waktu tu orang kata new student lah, pelajar baru kan. Bila pelajar baru ni banyak benda yang masih lagi kita dalam proses nak belajar. Jadi satu hari tu dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan, pergilah. Dia Ma'arat, maksud dia ada satu macam festival. Maksud dia ada mana-mana satu dunia ni tadi, penerbitan buku ni tadi datang dekat Kairo ataupun di Kahira ni tadi. Dia akan jual lah dia punya keluaran buku ni tadi, terbitan tadi. Jadi saat tu memang seronok nak beli kitab apa, semua ada. Daripada banyak negara ni tadi, semua ada nak beli kitab apa. Harga pun macam-macam lah. Jadi satu hari tu nak dijadikan cerita, nak beli Quran lah. Memang niat nak beli Quran. Jadi kat kedai ni nampaklah satu Quran yang memang rasa teringin nak beli Quran tu tadi. Jadi bila nak beli Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, nampak dalam dia, tengoklah memang cantik tulisan dia, adanya tajwid, adanya berkaitan dengan qiraat dan sebagainya. Jadi saya nak beli ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beli tadi, Allahu Akbar, yang saya rasa saya tak terfikir. Mungkin ramai kadang-kadang kita tak terfikir. Yang biasalah kalau kita beli barang, apa yang akan kita tanya kepada penjual ni tadi? Siapa boleh jawab? Bila kita nak beli barang kan, apa yang biasa kita tanya? Yang kita nak daripada penjual tu tadi? Siapa boleh jawab? Cepat. Kita tak tanya nombor telefon dia kan. Apa yang kita nak daripada dia? Kita nak beli barang ataupun apa jual lah, kita nak beli apa sekalipun. Siapa boleh jawab? Cepat. Ada orang jawab tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada tak apalah, saya sambunglah kan. Okey, jadi bila nak jadikan cerita ni tadi, saya tanyalah kepada yang penjual ni tadi, amu pakcik ni tadi kan, boleh tak kurang sikit, nak beli Quran ni tapi boleh tak kurangkan sikit. Jadi bila Quran sikit minta kurang ni tuan-tuan dan puan-puan, tanya diskaun. Mak Khairi kata tanya diskaun. Alhamdulillah. Kan biasa ya kita nak beli je, memang kita nak minta kurang, betul tak? Kalau dapat free pun lagi cantik kan. Inilah orang kita kan, semua nak free je kan, betul tak? Semua nak free. Ni orang kita lah, semua nak free je. Dia tak fikir orang tu punya susah kan. Jadi saya pun kata, dia kata, amu pakcik boleh tak minta kurang sikit, tafsyaya, maksud dia kurang sikit je. Minta kurang sikit lah, sikit je pun kan. Tapi dia kata dia marah saya. Maksud dia tak marah, tapi nada dia marah kan. Nada dia tinggi macam marah saya. Dia kata kau belajar Azhar tapi kau beli Quran, kau minta kurang, kau tahu Quran ni apa kan. Bila dia cakap macam tuan-tuan, walaupun dengan nada dia taklah marah kan, tapi bila dia cakap, ya Allah, tersentak kan. Tak terfikir pun daripada kecil, bahkan kita tak diajar pun. Waktu tu maksud dia, ya Allah, betul lah, aku nak beli kalam Allah yang tak ternilai harga dia, Al-Quran tuan-tuan. Al-Quran yang mampu memberikan kepada kita menjadi syafaat.
Al-Quran yang boleh menjadi peneman kita kan dalam kubur berseorangan, yang menerangi kubur kita dalam kegelapan, yang boleh menjadi apa, pembantu kita di padang mahsyar. Al-Quran ni tadi, kalam Allah ni tadi tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saat dunia kita berkira dengan dia, kalau kita fikir Allah Akbar, menyesal tuan-tuan. Menyesal. Jadi dengan harga tu, saya beli dengan harga tu. Jadi saya nak pesan kepada semua, bila kita nak beli Al-Quran, kalau kita tak mampu, carilah yang murah. Kalau kita nampak harga tadi yang cantik tadi dengan nilai tersebut, kita beli tadi dengan niat ni tadi juga. Itulah kemuliaan Al-Quran. Kita jaga kemuliaan, bukan sekadar kita jaga tajwid dia, tapi saat kita nak beli, saat kita nak pegang, saat kita bawa Al-Quran ni, semuanya ada adab tadi. Jadi mudah-mudahan, sebab orang kata BFF kan, sahabat best friend forever ni tadi, til jannah ni tadi, inilah. Kita kena jaga betul-betul, barulah yang disebutkan sahabat sejati kita kan, yang akan menemankan kita saat kita berseorangan di alam kubur. Okay, jadi kita kata kembali tadi, jadi yang pertama, nak istiqamah, yang pertama, niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nawaitu lillahi ta'ala. Buat apa juga kebaikan tuan-tuan dan puan-puan, buat apa kebaikan semua, apa jua yang kita nak buat, niat lillahi ta'ala, niat kerana Allah. Itu yang poin yang penting. Niat kerana Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Jadi ini antara pengalaman saya lah, saya share tadi. Nak kata ilmu taklah banyak sangat, tapi share apa yang saya pernah alami. Jadi mudah-mudahan tidak menjadi pada orang lain. Adab tu tadi. Jadi bukan apa, kita nak katakan Al-Quran tadi kalam Allah yang nilai dia lebih berharga daripada dunia dan seisi-isinya kan. Tak mampu kita nak membelinya kan. Jadi sebab itulah perlu ada perasaan dalam diri kita. Aku nak jadikan dia sahabat sejati ni tadi, kita kena hormatinya, kita kena menyayangi dia, kita kena menyanjung dia kalam Allah ni tadi. Okay, kemudian yang kedua, kita pergi yang kedua. Kita cepat sikit. Okay, yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kedua ni, dan diberikan apa? Kekuatan. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan. Macam kita sebut tadi kan, kadang kita sebagai mak ayah ni, betul tak? Ni pengalaman kita lah, pengalaman. Sebagai mak ayah ni, kita ada anak, tak kira lah ayah dia ustaz-ustazah, ayah dia apa, ayah dia imam besar ke, ayah dia hakim ke, ayah dia polis ke, ayah dia apa, ayah dia kerja penjara. Tadi sempatlah saya serapan tadi berbual dengan ex-staff ataupun dia kaunselor di penjara. Semua penjara dia dah pergi. Dengan Sungai Udang dia, dengan Henry Geni dia, sekolah khas tadi Henry Geni, dengan pusat serenti dia, ex-kaunselor. Dia cerita, ya Allah, dia nak cerita lah, saya masuk sikit boleh dia cerita ni, pengalaman ni. Saya kadang bila jumpa orang, saya sukalah tanya pengalaman dia. Satu hari dia kata dia pernah pergilah bagi ceramah dekat sekolah menengah ni tadi, kat sekolah. Sekolah panggil dia tadi nak ceritalah pengalaman dia, macam mana berjumpa dengan perangai budak-budak ataupun budak-budak yang baik tadi di penjara dan di Henry Geni sebagainya. Jadi dia ceritalah, dia kata dia cerita dia tanya dengan cikgu ni tadilah, dengan cikgu ni tadi. Dia kata, cikgu, satu kelas biasa cikgu ajar berapa orang? Satu kelas ni, dia kata adalah dalam 30 orang. Dalam 30 orang ni berapa yang menjadi? Dia kata alhamdulillah semua boleh menjadilah. Alhamdulillah semua boleh menjadi. Kemudian dia kata, cikgu tahu tak kelas saya ada berapa orang? Dia ceritalah tuan-tuan dan puan-puan, dia kata kelas saya ada, bayangkanlah, kelas saya ada 1000 orang. 1000 orang yang baik-baik ni tadi nak jadikan dia baik. Dia kata dalam 1000 ni akan ada seorang yang baik. Dalam yang baik-baik ni ada seorang yang baik. Alhamdulillah. Dia kata bayangkanlah kita nak ubah seseorang ni tadi daripada yang baik-baik kita katakan tadi menjadi yang baik. Maksud dia hijrah yang tak baik ke arah yang baik. Maksud dia berubah nak yang terbaik ni tadi. Jadi bila dia cerita ni tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh gambarkan dengan reak wajah dia kan. Dia kata maksud dia memang orang kata susah lah, memang susah, perlu kesabaran nak ubah manusia ni tadi. Tapi alhamdulillah saya katakan betul lah bang,
Kadang pernah kita dengar kan, contohlah di Hendra gini, ada juga mereka yang masuk tadi tapi bila dapat result SPM, Alhamdulillah ada yang kata yang 8E dan sebagainya. Disambung, maksudnya dia berubah. Kadang-kadang mereka yang buat kesalahan ni kadang kerana pengaruh sekitar dan sebagainya. Tapi maksud dia boleh berubah. Maksud dia tuan-tuan dan puan-puan, begitulah juga sebagai ibu ayah ataupun yang lain. Manusia ni yang kita kembali kepada yang pencipta iaitu Allah. Dialah yang membolak-balikkan hati ni. Kejap baik, kejap tak. Macam kita lah kan. Hari ini, ya Allah, kau ni macam malaikat. Kan? Besok, ya Allah, kau dah macam apa? Afraid. Maksudnya, kita boleh berubah ni tadi. Kan? Yazid wa yankus. Iman ni boleh tambah, boleh kurang. Kan? Boleh tambah. Boleh bertambah dengan ibadah, boleh tambah dengan kebaikan, dan berkurang apa? Yankus apa? Boleh kurang dengan maksiat tadi. Jadi muslimat muslimin. Jadi yang kedua apa? Yang kedua, kita kena doa minta ke Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Doa macam tu kan. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Kita doa ke Allah. Doa sungguh-sungguh. Doa betul-betul kita minta ke Allah. Nah, ni masalah juga adab kita kan. Adab kita. Contohlah, bagus kita lepas solat, tak lepas miss kita berdoa. Bagus. Satu benda amalan yang bagus, selepas solat kita doa. Kan? Satu benda yang bagus saya katakan. Tetapi yang tak bagusnya kat mana? Yang tak bagusnya kita doa dah. Tetapi adab kita dengan Allah. Kita bayangkanlah tuan-tuan. Kita bayangkanlah. Contohlah kita nak minta kat seorang kan. Kita jumpa seorang ni tadi. Kita nak minta tolong dia. Kan? Ataupun seseorang tadi nak minta tolong dekat kita. Dia nak minta tolong ni, kita tahu dia nak minta tolong. Kita tahu dia susah. Kita tahu dia memerlukan pertolongan. Tetapi ya Allah, cara dia minta tolong, punyalah kurang ajar. Cara dia minta tolong tak ada adab langsung. Cara minta tolong seolah-olah kitalah yang kena bagi pada dia kan. Maksud dia tuan, kalau rasa macam tu, agak-agak kita tolong tak? Dah lah tak beradab, dah lah kurang ajar, dah lah dia main ambil je sekalipun. Maksud dia nak minta tolong tapi main ambil tanpa kebenaran, tanpa izin. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi tak? Silap-silap kita tak bagi. Dan memang tak bagi, silap-silap kena marah, kita marah lagi, kita sekolahkan lagi, kita nasihat lagi, betul tak? Begitulah muslimin muslimat, adab kita dengan Allah lebih-lebih lagi kita kena jaga. Doa tu bagus, alhamdulillah, syukur. Paling kurang ada minta ke Allah. Tetapi doa kita di tahap mana? Kadang-kadang berapa ramai, kadang dia doa, mulut dia bercakap tetapi hati dia di tempat lain. Dia minta baca, nak bahasa Arab kan. Macam burung kakak tua, dia bagi salam juga. Tetapi dia tak tahu pun salam tu apa. Dia cakap juga hai, dia cakap juga macam burung kakak tua. Jadi kadang ramai dalam bahasa Arab, dia hafal alhamdulillah. Tapi dia tak tahu apa yang dia minta. Dia baca je. Kan? Nak sembahyang berjemaah betul tak? Suami doa, ya Allah, bahasa Arab. Panjang lebar, setengah jam doa je. Wife kat belakang doa, amin, amin. Dia tak tahu. Dia tak tahu suami dia apa. Dia doa minta lebih kan. Dia minta lagi kan. Dia minta tambah. Yang belakang jemaah amin, amin. Dia tak tahu. Mudah-mudahan yang belakang tadi doa mustajab, amin dia kan. Maksud dia tuan-tuan dan puan-puan, doa ni tadi kena ada adab. Doa ni. Kalau Nabi Muhammad SAW dalam riwayat ada mengatakan, bahkan satu ketika Rasulullah doa tadi sampai nampak apa? Boleh nampak dia punya maksud dia tinggilah tadi, nak betul-betul mengharap minta dekat Allah. Tu Nabi tu, kekasih Allah yang doanya mustajab. Allah Nabi Muhammad SAW minta je, Allah akan makbulkan. Tapi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah dah lemah, dah banyak dosa kat Allah. Doa pun macam ni je. Doa pun kadang tangan sebelah, doa pun kadang kat peha je. Berat sangat kan. Berat sangat nak minta letak kat peha je. Kadang doa juga. Doa ni, tapi masa itulah dia nak check kuku dia. Ya Allah, kuku aku hitamnya kan. Ya Allah, masih lagi ada lagi apa? Masa dulu pilihan raya kan. Masa apa? Masa PRN di Melaka. Masih lagi ada dakwah ni tak hilang-hilang kan. Masih lagi hitam ni kan. Masa itulah baru check kan. Dalam hati ni dah cakap lain, mulut doa. Ataupun masa itulah dia apa fikir lain, masa itulah dia tengok benda lain. Bayangkanlah tuan-tuan, macam mana Allah nak makbulkan permintaan kita. Allah nak makbulkan hajat kita. Allah nak apa? Allah nak memberikan apa yang kita nak. Tetapi kalau kita minta, saat minta pun kita ambil sambil lewa, leke je.
Walhal kita berjumpa, kita minta dengan yang maha pemberi, kan? Wahab, kan? Wahab yang maha pemberi tadi, pemberian tadi, yang maha memberi Allah. Ya Razak, Allah yang maha memberi. Kita minta ke Allah. Tapi minta kita, minta nak tak nak je. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, adab kita kena jaga. Jadi yang kedua, nak istiqamah tadi apa? Nak istiqamah kita kena doa, minta dekat Allah, minta sungguh-sungguh kerana hati ni milik Allah. Allah sebenarnya yang memberi kita taufik. Hidayah dapat dah, alhamdulillah. Islam dah dapat, iman alhamdulillah. Tapi taufik ni kekuatan datang daripada Allah. Mudah nak bangun subuh, Allah yang memberi izin kepada kita. Mudah nak angkat selimut. Selimut tu ringan tuan-tuan, kan? Kadang-kadang selimut tu ringan, nipis je, lembut je. Tetapi selimut tu boleh menjadi 10 kilo. Selimut tu boleh menjadi kadang 100 kilo. Ya Allah, tak boleh nak angkat selimut ni. Kalau tak boleh nak angkat ni, jumpa saya lah, kan. Kita jumpa Cik Zul pun boleh. KMMU dia ada gym, kan. Boleh masuk gym tadi. Macam mana nak kuatkan otot nak angkat selimut ni tadi, kan. Kalau tak boleh juga, kita ruqyah sikit. Kita baca ayat kursi, kan. Mudah-mudahan hilang segala keberatan tu tadi. Jadi maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, yang kedua, kita jangan lupa, lalai, leka, sambil lewa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, muslimin muslimat, kita nombor 3 ni, kita kita cari kawan yang suka buat kebaikan. Okay, jadi macam mana nak istiqamah? Kita cari kawan yang nak buat baik. Contohlah, contoh kan, minggu depan kita start nak baca Quran. Sebelum kerja ni aku nak baca paling kurang 1 muka surat. Jadi macam mana nak kuat, macam mana nak istiqamah, kita cari kawan kita dekat satu pejabat, kan, ramai-ramai tadi, semua masing-masing ada Quran. Jadi bila ramai kawan kita yang buat benda yang sama, benda kebaikan, kawan yang baik dia akan sentiasa menasihati, betul tak? Macam kita baca surah Al-Asr tadi, kan, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kan, dia berpesan-pesan dengan kebenaran dan pesan-pesan dengan penuh kesabaran. Bila kita tak baca, contohlah tak baca, satu hari tu kita miss, mungkin kita lupa, sekalipun kita sibuk, kawan kita datang, dia kata tadi dah baca belum? Hari ni dah baca dah Quran, dah baca dah. Maksud dia, kawan yang baik diingatkan supaya apa? Supaya dia juga akan menjadi baik, dia juga akan mendapat pahala, dia juga akan mendapat keberkatan dalam hidup. Dan kita yakin dan tahulah sekalian, yakin dan percaya, setiap benda yang kita ajar kebaikan orang lain, setiap ayat yang dibaca, setiap huruf yang disebut, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat pahala. Contohlah, contoh macam ni. Okey, saya kliknya. Okey, contoh sahabat kita ni, alhamdulillah, kan, Cik Hamdan, kan, Cik Hamdan dan Cik Hamdan dari mana Okey, Cik Hamdan, contohlah Cik Hamdan tempat kerja ni tadi, maksud dia, kita ada kawan kita, kawan yang sama juga, kemudian kita saling mengingati. Dia kata, Abang Hamdan, hari ni dah baca belum Quran? 1 muka surat, kan, kita dah nak janji nak buat, kan. Maksud dia kita saling ingat mengingati. Jadi sebab itulah perlunya yang ketiga ni tadi, kita ada klik ataupun circle kita orang yang positif, nescaya kita jadi positif. Kalau circle kita, tuan-tuan dan puan-puan, sekeliling kita negatif, kita akan mudah jadi negatif. Kan, betul tak? Contohlah, contoh, apa orang yang paling suka? Contoh, kan, orang ni tadi, apa yang dia paling suka, kan? Orang suka apa? Okay, siapa boleh jawab? Manusia ni dia suka apa? Okey lah, saya katakan, manusia ni disuka apa? Disuka gosip-gosip. Disuka membawang, kan. Disuka gosip, disuka membawang. Ni lah, dia kata ni akhir zaman lah. Benda dia pantang je. Orang kumpul-kumpul ramai-ramai ni, kan. Dia kumpul-kumpul ni tadi, kan dia tak ada apa pun, tapi dia saja dari sana, dia nak tahu seronok now ni, kan, dia berbual ni, mereka berbual ni, kan. Nak adanya meja bulat, kan, ramai-ramai duduk ni, ketawa-ketawa, kita pun pergilah, seronok now, nak dengar apa yang digosip-gosip ni, kan, apa yang dibawang-bawang ni, kan. Sekali pergi, rupanya tengah tadarus Al-Quran, kan, baca Quran, alhamdulillah. Tapi sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah pada kita lah,
Kalau hari ini circle kita negatif, ramai yang negatif sekeliling kita ni, kita jauhkan daripada mereka, kita cari yang positif. Bukan maksudnya kita tinggalkan mereka, tak. Kita tetap juga dengan mereka, kita juga ajak mereka berpesan-pesan kebenaran, kebaikan ni tadi kan. Kita ajak juga. Tapi kita ajak tadi dengan perlahan-lahan kan, slow-slow, supaya dia juga mendapat kebaikan. Jadi kita cari circle yang positif ni, yang baca Quran ni tadi, insya-Allah yakin dan percayalah kita boleh istiqamah. Kita boleh terus berterusan nak buat kebaikan. Okey, kemudian yang ketiga, yang keempat, ada sikit lagi, ada 10 minit saya cepat sikitlah. Yang keempat, kita baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kita banyak membaca sejarah-sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad merupakan contoh tauladan yang paling baik. Yang terbaik. Tak ada yang lebih baik berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada pada Nabi. Daripada urusan diri, urusan dalam ketua keluarga, dalam rumah tangga, dan juga urusan dalam dalam kerajaan ataupun negara pemerintahan ni tadi, semuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bacalah. Macam ada pergilah kedai-kedai buku kan. Contoh biasa kita punya pasangan kita ajak pergi mana? Pergi Ion kan. Pergi mana? Pergi shopping mall, pergi pasar raya. Tiba-tiba kan on the way ni kita tiba-tiba je kita pergi ke kedai buku agama kan. Pasangan kita sebelah pun tanya, abang nak pergi mana ni? Abang nak pergi mana ni? Bawa pergi buku agama ni kan. Ni nak pergi buku agama ni, nak beli buku sirah Nabi. Isteri kita agak-agak dia tengok kita macam mana tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun pasangan kita tengok kita macam mana, dia tengok kecil besar je kan. Betul ke di hadapan aku ni, wife aku ataupun suami aku ni dah berubah betul, alhamdulillah kan. Kata tak, ustaz cakap maksudnya kita kena banyakkan membaca kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kadang-kadang bila kita baca boleh menangis air mata tuan-tuan. Menangis kenapa? Kerana betapa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat nak mati pun, saat nak wafat pun Nabi Muhammad masih lagi ingat kepada umatnya. Nabi Muhammad masih lagi ingat kita ni. Contohlah kalau kita nak meninggalkan ataupun kita tengok ataupun nak nazak sebagainya, orang nak nazak tadi, kadang apa yang dia boleh sebut? Apa yang dia boleh ingat? Kan, ataupun contoh kadang kita lah sendiri kadang bila nak meninggal ataupun orang nak meninggal ni tadi kan, kadang dia teringat tentang harta, pembagian harta anak-anak dan sebagainya, kita nasihat jangan bergaduh sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sempat lagi ataupun dia tidak terlalu fokus pada keluarga dan sebagainya, tetapi yang dia fokus, yang dia risaukan adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak katakan kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita memahami, kita menghayati, kita boleh menangis tuan-tuan. Sebab itulah bagaimana orang yang beriman, kasih dia pada Nabi ya Allah cukup tinggi. Bukan sekadar selawat, tetapi semuanya perwatakan kehidupannya dia cuba untuk meniru apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita semua bukan sekadar baca. Kalau yang lama tak baca, pernah baca dulu Ustaz. Kan masa dululah sekolah menengah tu pun berkaitan dengan dengan peperangan, perang Badar, perang Uhud, itu yang kita hafal. Kan ada berapa ratus tentera, itu yang kita ingat. Tetapi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Nabi Muhammad, Allahu akbar tuan-tuan dan puan-puan, dari sana barulah kita dapat merasai, ya Allah, agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beruntungnya aku ya Allah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian yang last kali, yang kelima kita mulakan secara bertahap ataupun sedikit demi sedikit. Macam kita nak baca Quran dan kita nak mulakan satu muka surat, mungkin nak separuh pun boleh. Ya kan, kalau satu ayat tu macam melampau nau kan, melampau nau.
Kalau Facebook, media sosial bolehlah baca berjam-jam kan. Tapi takkanlah sampai satu ayat je. Satu muka surat, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita istiqamah. Walaupun sedikit, satu muka surat. Jumpalah bulan Ramadan, ya Allah aku istiqamah, ya Allah aku nak khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kan yang satu muka surat tu lain. Tapi dalam bulan Ramadan kita khusus ni tadi. Kalau boleh 2-3 kali pun alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi maksud dia tuan-tuan dan puan-puan, yang kelima ni tadi, macam mana nak berterusan, kita bermula daripada sedikit. Jangan kita punya apa? Kita punya keinginan ni terlalu, ataupun kita estimate terlalu tinggi ni tadi. Aku satu hari nak 1 juzuk. Hari pertama boleh lah, kita kuat kan. Kemudian kedua, ketiga, lalas dia tinggal langsung. Tak nak macam tu. Maksud dia cukuplah kita sekadar kemampuan kita walaupun sedikit. Bahkan itulah yang dicintai ataupun disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-Nya. Bila dia buat kebaikan sedikit demi sedikit, tetapi dia istiqamah. Dia istiqamah buat kebaikan. Istiqamah dia apa? Buat ibadat. Istiqamah dia apa? Apa jua yang dia buat. Okey, ada soalan tak? Kalau ada soalan bolehlah saya cubalah kat sini kan. Ada soalan? Yelah, insya-Allah, mudah-mudahan. Yelah, sebab itulah kita katakan tadi kan, bila kita, maksud dia dalam hidup ni sebagai orang yang beriman, kita letakkan nawaitu kita, tujuan kita, prioriti dia pandangan Allah. Pandangan sisi daripada Allah tu yang lebih mustahak berbanding dengan pandangan-pandangan manusia. Sebab itulah insya-Allah, mudah-mudahan bila kita memikirkan kedudukan tadi, prioriti tadi, lebihkan pandangan Allah, yakin dan percayalah Allah akan mengangkat, memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita insya-Allah. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita doa. Ada soalan? Okay, saya ulang sikit lah. Maksud dia, tips istiqamah ada 5. Yang pertama, niat kita tadi lillahi ta'ala, kerana Allah. Yang kedua, jangan berputus asa untuk berdoa. Minta ke Allah. Minta je ke Allah. Allah maha pemberi rezeki. Minta je. Kan? Minta je ke Allah. Kemudian yang ketiga, kita cari kawan. Kalau tak ada pair, maksud kita cari kawan lah. Dekat pejabat ni kita cari kawan. Jom kita start baca Quran pun boleh. Kemudian yang keempat, baca sirah Nabi. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima, kita mulakan kan? Mulakan dengan sedikit demi sedikit insya-Allah. Okey, kalau tak ada, kita tangguh, kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini, ya Allah. Pada saat ini, ya Allah, kami mengungkapkan rasa syukur kepadamu, ya Allah, kerana masih lagi memberikan keizinan kepada kami, ya Allah, untuk hidup pada saat ini, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, ya Allah, satu kehidupan yang Kau berkati. Kau jadikannya, ya Allah, seluruh perjalanan hidup kami sentiasa berada di kalangan hamba-hambamu yang beriman, hamba-hambamu yang beramal soleh, hamba-hambamu yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah, ya Allah, ya Ghafar, ya Tawwab, yang maha pengampun, yang maha penerima taubat hamba-hambamu. Ya Allah, kami bermohon ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Kami ini merupakan hamba-Mu yang lemah. Kami ini merupakan hamba-Mu yang sentiasa leka dan lalai, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala silap salah kami, ya Allah. Kerana kami takut dan bimbang, ya Allah, seandainya kami memejamkan mata ini dalam keadaan banyaknya dosa kami kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak tertanggung untuk menahan azab siksa-Mu, ya Allah. Kami tidak mampu untuk menahan kepanasan api neraka-Mu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, Kau jadikanlah pada waktu yang penuh barakah ini, ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, Kaulah, ya Allah, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, ya Allah.
Ampunkanlah segala jua dosa ibu dan ayah kami. Dua insan yang banyak berkorban untuk kami, yang sanggup bersusah payah untuk membesarkan kami. Jadikanlah mereka, ya Allah, masukkanlah mereka, ya Allah, di kalangan hamba-hamba-Mu yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Seandainya, ya Allah, pada saat ini ibu dan ayah kami telah kembali kepadamu, ya Allah, Kau jadikanlah kubur-kuburnya, Kau jadikanlah kuburnya, ya Allah, sebagai taman-taman syurga. Luaskanlah kuburnya, ya Allah. Terangilah kuburnya, ya Allah. Jadikanlah kuburnya, ya Allah, sebagai taman-taman syurga. Dan jauhkanlah daripadanya azab sesaan kuburmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya, ya Allah, pada saat ini ada ibu dan ayah kami dalam usia tuanya, ya Allah, berikanlah kepada mereka nikmat kesihatan tubuh badan. Angkatlah segala sakitnya, ya Allah. Kuatkanlah daya ingatannya, ya Allah. Jauhkan daripadanya, ya Allah, penyakit nyanyuk dan lupa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami, ya Allah, menjadi anak-anak mereka yang soleh dan soleha. Jadikanlah kami, ya Allah, anak-anak ibu dan ayah mereka, anak-anak kepada ibu dan ayah, ya Allah, sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Izinkanlah kami, ya Allah, untuk menjadi anak yang sempat berbakti kepada mereka, ya Allah. Izinkanlah kami, ya Allah, untuk mengembirakan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami di antara anak-anak mereka, ya Allah, yang memberi kepada mereka ketenangan dan kegembiraan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah mawaddah warahmah sakinah dalam keluarga kami. Ampunkanlah segala dosa ahli keluarga kami dan seluruh sahabat-sahabat kami, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Allahumma inna na'udzubika minal waba' wal bala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, syukur kepada Allah, kita sampai juga kepada penghujungnya. Jadi ingat, para penonton yang mengikuti program Santai Janji Sampai ni, ingat hari Isnin ni kita janji pada diri kita ni tadi, kita nak start sebelum kerja. Setiap waktu kerja ni tadi, sebelum start waktu kerja ni, kita baca walaupun satu muka surat. Mungkin kat rumah kita kata sibuk kan, alasan dengan anak, alasan kerja rumah dan sebagainya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua berusaha nak buat satu kebaikan. Sebelum tak pernah buat, kita nak buat satu kebaikan. Mudah-mudahan itulah akan menjadi satu amalan kita yang hebat, yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya ambil kesempatan ni mengucapkan terima kasih kepada semua. Dari mana jua anda menonton program ini, mudah-mudahan memberi kebaikan dan pastinya silap dan salah daripada kelemahan saya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Allah izinkan kita bertemu lagi pada minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama, di platform yang sama, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati dan memberkati kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Channel TV.